أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين وبعد. Tuan Imam Jawatan Kuasa Masjid Al-Muttaqin, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Saya nak sentuh beberapa perkara yang berlaku 1 minggu, 2 minggu dan juga yang berlaku hari ini berkaitan dengan hukum fiqh. Satu masjid, khatib selepas khutbah yang pertama, dia turun ke bawah nak solat Jumaat. Khatib selepas khutbah pertama, dia turun member nak semayang Jumaat. Kejadian 2 minggu lepas. Saya tak sebut nama tempat. Sebelum saya dapat tahu, ada seorang telefon, 2 orang telefon tapi maklumat tak sama. Yang pertama dia kata, khatib selepas khutbah pertama dia duduk. Selepas dia duduk, dia teringat khutbah 2 dah, kenapa nak duduk? Boleh faham tak? Khatib selepas khutbah pertama, dia duduk. Bila dia duduk, dia teringat, lah khutbah dah 2 dah, buat apa duduk? Turun sembahyang Jumaat lah. Sedangkan sebenarnya khutbah baru 1. Boleh faham tak? Pening sikit tak? Saya ulang. Khatib selepas khutbah pertama, dia duduk. Dia duk ingat khutbah dah 2 dah. Sedangkan khutbah berapa? 1. Bila dia duduk, lah khutbah 2 dah, duduk berapa? Maka dia turun mimbar nak solat Jumaat. Boleh faham tak jalan cerita dah? Saya cerita ni supaya jadi pengajaran di sini. Ingatlah, khutbah Jumaat nampak macam senang. Nampak macam senang. Cuba sekali kita kena naik. Gelap tau, gelap. Tak nampak apa. Tak usah cerita orang lain, cerita saya lah. Saya kerap jugalah khutbah lah ni kurang. Sebab kadang kelas hari Jumaat. Jadi saya tak selesa khutbah. Sebab lepas semayang Jumaat, zikir tak ada. Terus sambung kelas. Jadi takkan buat macam tu kot. Lepas semayang Jumaat, cuih balik. Orang kata saya Wahabi jenuh. Okey. Ni cerita saya ni. Saya biasanya kalau semayang Jumaat, saya duduk belakang tiang. Ni perangai saya. Tuan-tuan jangan tiru. Duduk belakang tiang ni makruh. Sebab dia akan tidur. Biasanya tidur. Saya duduk belakang tiang bukan sebab nak tidur. Supaya khatib selesa khutbah, dia tak nampak saya. Sebab tempat saya semayang, biasanya orang kenal. Jadi kita pun tunduk lah kan. Saya tengok setiausaha, dia duduk gelisah. Dia berjalan sana, berjalan sini. Ada apa kawan ni tak tahu. Tak apa. Tiba-tiba saya nampak dia jalan, dia cari saya. Perasaan tak? Saya pun tunduk rapat. Tiba-tiba dia cuek mai. Ustaz, tolong Ustaz. Khatib cari surau tak jumpa. Saya kata, hai, takkan suruh saya kot.
Kau tidak abang lah pagi tadi. Ni tiba-tiba pagi apa sini bedan terjun. Tak apa Ustaz tolong Ustaz. Dah jadi wajib ni tak ada orang. Lepas jemput, khotik jemputan. Khotik jemputan tak sampai. Maka saya pun, tu dia khutbah hari ni tajuk apa. Cikgu Jalil pernah nak member khutbah? Tak pernah. Rasa nak terkenci no, jangan dapat main. Saya pun dah dia apa tarik, saya penat. Naik member, bagi salam. Duduk orang azan. Azan kedua. Masa azan kedua tu, saya tak ada apa langsung nak cakap. Khutbah apa, aku tajuk apa, aku tak tahu ni. Tak ada apa, tiba-tiba aja kena. Allah, awak jadi macam ni, tak tahu. Habis azan, dia mai. Tahu dia mai. Aku ulang balik khutbah minggu lepas. Majlis Galang lama. Saya khutbah, biasa saya tak pakai teks. Memang biasa macam tu lah. Khutbah tak pakai teks, sangat bahaya. Tak usah duk buat lah. Dalil berlaku kat saya. Khutbah, kalau tengah hari tu khutbah, saya tak pergi mana. Kadang pagi pun saya tak makan. Lepas habis khutbah baru makan. Saya khutbah seorang-seorang. Okay, clear lancang dah. Tiap tak pakai. Panggil isteri pula main dengan anak khutbah. Dia kata okey. Baru pergi. Saya ulang balik khutbah hak minggu lepas, Majlis Galang Lama. Orang kan tahu. Kan hak semayang surau ni bukan orang pergi semayang sana. Tu, walaupun pernah khutbah, gelap. Barangkali khatib ni, kali pertama dia khutbah. Khutbah baru satu, dia duduk ingat dua. Dia duduk teringat. Dah dua apa lagi? Maka dia pun turun member nak sembahyang. Makmum tegak. Khutbah baru satu. Biar betul. Satu. Dia naik member dan dia khutbah pula. Orang yang telefon saya, itulah laporan dia. Saya kata, solat Jumaat sah. Sebab turun ke bawah, naik atas, tapi sebelum turun duduk dulu, khutbah sah. Sembahyang Jumaat sah. Okey, clear lah. Baik. Saya tengok handphone saya, ada miss call banyak kali. Orang tu saya kenal. Maka akhirnya saya pun telefon. Dia jawab dan dia cerita, Ustaz, khutbah tadi kan, habis khutbah pertama, khatib turun, tak duduk langsung. Saya tanya, tadi ada orang beritahu kat saya, khatib duduk. Masjid yang sama ke masjid berbeza? Saya nak tahu. Tiba-tiba, mereka jawab, masjid yang sama lah Ustaz. Macam mana tahu? Hak telefon tadi, dia duduk sama dengan kami lah ni. Saya kata, awak cerita tak sama? Hampa hak ramai ni ada seorang merhum. Saya tak tahu siapa merhum. Sebenarnya, cerita siapa betul? Sebab cerita pertama, khatib duduk. Kemudian turun. Cerita kedua, khatib tak duduk. Dan dia tu boleh turun. Saya kata, kalau cerita yang pertama, solat Jumaat sah. Kalau cerita yang kedua, solat Jumaat tak sah. Law siapa betul? Hak telefon pertama dia sengat sepi, dia tak kata apa. Saya kata, hak kedua betul. Dah clear dah. Saya kata, lah macam ni. Jam dapat suku dah. Hampa tak balik lagi. Hari Jumaat 4 suku tak balik lagi. Habis nak buat apa? Kami pun telefon juga kepada orang agama yang berkewajipan lah. Mereka kata, solat Jumaat tak sah. Saya kata, sama dengan saya. Sebab
Saya jawab tak sah sebab khatib tak duduk langsung. 2 khutbah baru kira 1. Sebab duduk tak ada, kira 1. Tak apa, clear dah. Yang telefon pertama dia tak bantah. Lepas dah saya cakap macam tu, hampa cepat-cepatlah khutbah Jumaat. Ada berapa orang apa? Kami ada 12 orang. Ada 12. Buat Jumaat juga. Khutbah yang pendek, solat Jumaat, habis Jumaat, buat lohor. Nak cover solat Jumaat 12. Sebab mazhab kita kena ada 40 minimum. Tak apa. Ni saya tak abang nama masjid ni. Tiba-tiba, hak orang pertama telefon pula. Dia kata, Ustaz, hak betul itu hak saya cerita. Saya kata, tadi awak hang sengap. Orang abang khatib tak duduk, hang sengap. Ni duduk apa abang kata khatib tak duduk. Faham tak? Hak betul dia kata, kamu kata khatib duduk. Cerita pertama, khatib duduk. Cerita kedua, khatib tak duduk. Mana tu betul? Saya betul, Ustaz. Saya kata, saya percaya kepada hak ramai. Kamu baru seorang. Hak tadi mewakili ramai. Tahu dia kata apa? Hak kata khatib tak duduk tu. Masa khutbah Jumaat, dia bukan ada kepala. Faham tak? Sembahyang Jumaat rupanya ramai orang hilang kepala. Faham tak? Apa dia hilang kepala? Faham tak? Dia duduk gitu. Saya kata aku tak tahu lah hampa ada siapa betul. Tapi saya yakin dengan cerita yang orang ramai, sebab kamu duduk sekali dengan mereka. Nak tahu siapa betul, minggu depan saya nak jumpa dengan mereka semua. Siapa betul? Faham tak? Betapa bahayanya di sini, khutbah Jumaat, kalau tak prepare, jangan duk cuba. Silap hari bulan, macam kata tadi, khutbah yang pertama ataupun dia rasa panjang sangat dah. Apatah masa khutbah ada orang yang dia malu. Khutbah baru 1, dia rasa 2 dah. Itu cerita pertama. Selang seminggu, mai pula cerita yang kedua. Cerita ni agak lucu sikit. Saya saja nak tanya lah. Ni pengajaran lah, saya bincang sudut ilmu hukum hakam ni. Saya nak tanya, kita ni, kalau jenis berjenis, tahu jenis berjenis? Maksudnya kalau balik kampung, jadi imam, orang kampung suka dengan kita. Tiba-tiba balik kampung, orang Semawa kita khutbah tak? Semawa tak? Semawa tahu Semawa? Orang jemput. Tapi hari tu, orang kampung duduk di luar, dia balik, dia sampai khutbah dah mula setengah dah. Jadi tak sempat nak semawa dia lah. Tapi kerana dia dah mai, khatib semawa dia jadi imam. Faham tak? Khatib semawa dia jadi imam. Dah semawa, jalan lah. Masuk semayang. Allahu Akbar. Lepas semayang, jadi isu. Orang bakal duduk sembang. Hampa tahu tak? Imam dia tak dengar khutbah daripada awal. Faham tak? Akhirnya nak jadi cerita, saya tengok telefon saya, banyak orang telefon. Saya jawab lah. Solat Jumaat itu tidak sah. Sebab khatib dia tak dengar. Sebab imam dia tak dengar khutbah. Saya cerita panjang, tak sah. Ikut mazhab saya tak sah. Jadi nak buat macam mana? Pakat balik habis dah. Buatlah. Okey, lah WhatsApp ada. Hantar WhatsApp grup masjid, grup surau. Hampa pakat buatlah Jumaat tak sah. Kalau nak buat Jumaat boleh. Kena kumpul balik, khutbah pula 2 kali. Akhirnya seorang hamba Allah, telefon pula lagi seorang. Yang telefon kedua ni, jenis dia orang Melayu tak cakap Arab. Tak cakap Melayu. Faham tak? Jenis Melayu tak cakap Melayu ni. Dia cakap Arab. Saya pun seronok. Cakap orang Arab seronok tau tak? Tak apa.
Dia kata, Ustaz, as'aluh, saya nak tanya soalan boleh? Saya kata, hal ujibuka qabla an tas'alani. Nak tak saya jawab soalan kamu sebelum kamu tanya saya? Kira macam, apa orang panggil apa? Tok Keramat orang panggil apa? Orang panggil apa? Nak tak saya jawab soalan kamu sebelum kamu tanya saya? Faham tak faham? Kira saya tahu dah kamu nak tanya apa lah. Okey, fadal. Ajib, jawab. Siapa katakan dia? Jawab sikit lah. Saya kata, tasihhu salatu binaan wala tasihhu ibtidaan. Saya tanya dia, betul tak saya jawab? Dia kata betul. Awak tak betulnya. Tadi orang telefon dah. Soalan yang kedua mesti soalan tu juga. Mana dia apa dia? Solat Jumaat, kalau yang jadi imam orang tak dengar khutbah, dia sampai lambat, sah solat Jumaat itu kalau dia jadi makmum, imam orang dengar khutbah, mungkin dia khatib, dia dengar khutbah, mungkin orang situ dia mai awal, dia tak jadi imam, dia jadi makmum, hak ustaz mai lambat ni, tiba-tiba imam batal. Maka hak mai lambat, dia boleh jalan ke depan, dia ganti imam. Ganti boleh, mula tak boleh. Boleh faham tak? Ganti boleh, mula tak boleh. Jadi, kalaulah ada orang yang kita kenal dia mai masjid surau, kita nak jemput dia jadi imam, tanya, dengar khutbah pada awal tak? Kalau tak dengar pada awal, tak boleh jadi imam. Termasuk barangkali hak mai lewat itu seorang mufti. Tak boleh jadi imam sebab tak dengar khutbah daripada awal. Tapi masa semayang mungkin dia berdiri belakang imam. Imam batal, dia boleh jalan ke depan, ganti imam. Boleh faham tak? Ini hukum hakam yang kita kena mengaji baru nampak. Yang ketiga, petang tadi. Sajalah cerita benda ilmu. Tadi, saya masuk masjid, saya tak solat satu masjid. Asar tadi. Saya bangkat isteri. Isteri tanya, awak yang tak semayang dulu. Ada benda lebih penting. Benda apa? Tuan tahu tak? Kalau keluarga kita mati, siapa patut jadi imam? Kalau perempuan mati, hak elok jadi imam, suami dia ke anak dia? Anak. Saya pun sembang. Okey, saya tanya. Kamu anak sulung kan? Anak sulung, tapi sulung laki-laki lah. Sebenarnya atas perempuan. Baik, mai Ustaz. Kamu tengok semua benda ni. Sagi jadi imam lah. Awak solat jenazah sekali je. Mak kamu ada satu je. Kamu solat jadi imam lah. Nampak gaya dia tak berapa nak yakin. Kan? Saya pun ajak dia tolong baca tengok. Nampak gaya lepas happy lah. Lepas happy. Baik. Kalau kamu rasa tak lepas happy, kamu kena mengaku ni. Tapi saya nak abang. Semayang. Baca doa. Hak ringkas pun tak apa. Ni mak kamu. Tolonglah jadi imam. Mak kamu. Okey, cuma saya nak pesan. Kamu nampak dah tu. Jenazah mak kamu ada kat depan. Jenazah tu diletakkan tak tepat. Sebab kepala sebelah sana. Kepala sebelah sana tu laki-laki. Mak kamu perempuan. Kamu kena ubah. Tapi jangan ubah lagi. Tunggu dulu. Akhirnya, selepas semayang asar, sepatutnya solat jenazah sebelum semayang asar. Tapi kita nak ubah payah. Payah nak ubah solat jenazah sebelum memang payah. Susah.
Ingat tak seorang tuan guru meninggal di mengajar dekat Kidu. Tuan guru Haji Yahya Syahari. Kenal tak? Beliau sekelas dengan saya. Tapi saya muda pada dia. Sebab pernah mengaji satu tok guru. Dia macam kita lah, tuan-tuan umur kan sama kan. Saya dapati, saya sampai pederah daripada Indonesia. Dr. Akli pun pergi juga. Tapi kereta dia laju pada kereta saya. Saya sampai lambat. Sebab saya tak mau bayar saman. Faham tak? Bila kita dah bayar dah saman, tiba-tiba rekod bersih tak rekod bersih. Kebanyakan saman saya kena dekat Pendang. Bukan AS, hak jenis polis duduk tak mana tu. Kerap kali kena tentu. Saja sejak kejadian tu, dah bayar rekod bersih dah, lebih banyak ratus juga. Duduk slow, tak tahu kena pula ke tak tahu. Bila sampai-sampai, saya tengok orang dah ramai dah dekat, situ panggil muasasah dulu kan, dekat surau mereka lah. Bentuk macam 4 segi. Saya tanya, barangkali ustazah barangkali. Saya tanya dia, solat jenazah dah ke? Dia kata, tak lagi. Alhamdulillah. Tak solat jenazah lagi. Alhamdulillah aku boleh ikut. Dalam dia kata tak mayang jenazah lagi tu, saya duduk dengar hujung telinga, baca dah doa lepas mayang jenazah. Takkan doa. Baca dulu, dia solat jenazah dulu baru baca doa. Mayang dah jenazah, ustazah tu kata tak mayang lagi. Tapi saya tak salahkan dia. Mungkin dia pun silap. Saya berjalan. Doa dah baca ni. Last kali doa, anak dia baca. Solat jenazah dah. Lepas mayang asak bila? Asak baru masuk Mayang asak bila? Tak apa, saya pun masuk. Dr. Akli pun ada. Ustaz Radhi. Kenal. Ustaz Radhi, timbalan ketua ulama. Patipah. Dia pun ada juga. Lepas mayang jenazah, lepas mayang asak, biar betul. Tok guru yang mati ni, ramai ustaz-ustaz ada ni. Tak apa. Habis mayang jenazah, tiba-tiba azan. Azan. Maknanya apa dah? Asak mayang ke? Mayang asak ke? Lepas solat jenazah, tiba-tiba azan. Oh, rezeki aku. Rupa-rupanya solat jenazah dah buat, tapi sebelum asak, saya bagi A+. Memang solat jenazah, kalau berjumpa dengan solat fardu, menang solat jenazah. Kecuali kalau solat fardu, waktu nak habis dah, yang tu kita buat solat maghrib. Sebab solat maghrib dah nak habis dah. Sajalah, lepas pada azan, nak qomat kan, ada fatrah masa sikit. Saya tanya seorang hamba Allah, ustaz-ustaz jugalah. Apa cerita sebenarnya berlaku? Cerita dia macam ni. Kalau orang yang meninggal ni, kadang-kadang kita tak boleh nak agak jenazah mai pukul berapa, betul tak? Sebab jenazah sangkut kat hospital, tak tahu pukul berapa nak sampai. Tunggu, asak masuk, jenazah pun sampai. Faham tak? Tok guru ramai. Maka ada cadangan daripada seorang hamba Allah, nama saya tak sebut. Dia kata, kita mayang asak dulu Asak dah masuk. Sehari lepas asak, kita solat jenazah. Itu cadangan. Cadangan itu, siapa pun tak terima. Faham tak? Kod mana pun solat wajib dengan jenazah, solat jenazah menang. Saya rasa sangat seronok sebab solat jenazah sebelum sembahyang asak. Clear? Baik. Saya seronok, tapi saya tak sembahyang jenazah lagi. Sebab saya sampai lambat. Lepas kata tak apa. Solat jenazah dekat kubur. Tunggu clear lah.
Bila dah tarik tanah, dah rata elok dah, kubur dia kena tinggi sejengkal. Jangan lebih. Tiba-tiba dia duduk sembang. Mana Tok Guru Haji Izzuddin? Orang alim hadis lah. Lepas tarik pi. Maka saya berpeluang solat jenazah belakang Tok Guru dan saya duduk perhati. Tok Guru, dia semayang, dia pakai kasut, tapi dia buang kasut, dia pijak kasut. Nampak tak? Sebab kasut, kalau ada najis tak sah. Tapi kalau kasut ada najis, pijak kasut sah. Sebab kasut bawah kaki, bukan serelum. Nampak tak hukum fiqh? Dia berbelit-belit macam-macam cerita. Pun begitu, jangan bergaduh kalau jenazah sampai lepas waktu asar ke, lepas waktu apa ke. Sebab hak solat jenazah duduk kat waris. Waris yang akan beritahu. Silakan. Dia kata, ya. Jangan kita duduk cuba-cuba nak pergi jadi imam. Sebab hak tu adalah kepada anak dia. Kita bukan. Tu clear nah? Boleh faham. Boleh faham. Baik. Cuba tengok kitab kita pula. Muka surat 97. Kadar nafkah isteri berdasarkan kedudukan suami. Baik, saya nak tanya. Muka 7 kan? Baik, saya nak tanya sikit. Nampak gaya setuju tak dengan tajuk? Ada tak kadang-kadang suami miskin, isteri kaya? Ada tak? Ada. Kadang-kadang suami ada motor, isteri ada kereta. Bahkan kadang-kadang isteri tak pernah bawa suami dia naik kereta. Kesian. Kesian. Barangkali suami tu kalau naik kereta, dia jadi penumpang. Tak apa nak bagus sangatlah. Okey, isu dia, isteri kadang-kadang kaya daripada suami. Siapa yang bertanggungjawab bagi nafkah dalam rumah? Suami ke isteri? Suami. Bila suami kena bagi nafkah dekat isteri, nafkah yang suami kena bagi ikut kemampuan suami. Kalau suami dipaksa bagi nafkah ikut isteri, jawapannya tu yang duk jadi polis ke apa ke, tak kira siapalah, ia makan rasuah. Sebab dia nak kena sara isteri dia ikut taraf isteri. Sebenarnya suami sara isteri ikut kemampuan suami, bukan ikut keselesaan isteri. Kalau isteri tolong juga itu bagus banyak tak? Dia tolong bagus banyak lah. Bagus banyak. Okey, nafkah kepada isteri mempunyai kadar tertentu. Walau bagaimanapun jumlah dan jenisnya berbeza berdasarkan kemampuan suami. Secara senanglah contoh. Perasan tak? Pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi. Biasanya, saya tak tahulah. Biasanya pelakon-penyanyi ni kita selalu duduk sembang. Kalau menikah tak lama. Percaya tak? Bukan suruh menikah tak lama dah. Biasanya tak lama. Sebab apa tak lama? Isteri balik rumah, suami tak ada. Suami balik rumah, isteri tak ada. Isteri berlakon dengan lelaki orang. Suami berlakon dengan bini orang. Faham tak? Ke artis saja macam tu. Maka akhirnya yang duk berlaku, kesudahan dia bercerai. Bercerai. Kadang-kadang suami duk pergi berlakon dengan orang lain. Dia mesra dengan perempuan tu pula. Isteri berlakon dengan orang lain. Mesra dengan lelaki tu pula. Lama-lama, hubungan dia jadi tegang. Akhirnya bercerai. Bila bercerai, kena ambil ingat, isteri tanggungjawab suami dah habis. Dah bercerai, dah pun habis. Tapi anak isteri, anak suami tak? Bila anak isteri, anak suami,
suami wajib bagi nafkah kepada anak. Dan kadang kepada isteri juga, kalau isteri itu mengandung anak suami, atau kadang tak mengandung, isteri itu menyusu anak suami, suami kena bagi nafkah kepada isteri juga sebab anak menyusu dengan susu isteri. Kadang-kadang, selepas daripada bercerai, rezeki melimpah. Kadang-kadang dapat apa dia berlakon sana, kira melimpah lah, rezeki banyak. Isteri ni, dia akan bawa kes ke mahkamah sebab bekas suami dia makin kaya. Bila makin kaya, takkan nafkah anak-anak kekal juga. Anak-anak makin besar. Bekas suami makin kaya. Dia tuntut nafkah dekat hakim. Maka hakim dia akan perintah nafkah ditambah sebab bapa kepada anak-anak makin kaya, dulu tak berapa anak kaya. Tu clear nah. Dan kadang-kadang bila kita tak faham, isteri kata, isteri ni contoh hak berlaku depan mata ni. Kahwin dua, tapi perkahwinan kekal dengan isteri pertama. Pernah jumpa tak? Kahwin dua, suami kekal dengan isteri yang pertama, isteri yang kedua tak tahan lama, tapi dapat anak seorang. Isteri yang kedua dicerai suami. Edah pun habis. Si isteri yang kedua, bekas isteri, dia buat isu. Dia kata, anak aku, anak laki aku. Kenapa pencen laki aku tak dapat dekat anak laki aku? Isunya menyebabkan anak kepada isteri pertama, hello. Tak lama kemudian, isteri yang pertama, hello. Soalan dia sama, pencen kena bagi tak kepada anak suami kepada anak suami dengan bini kedua? Saya kata, pencen bukan pusaka. Jadi terpulanglah kepada isteri nak bagi kat siapa pun sebab pencen bukan pusaka. Clear nah? Clear, boleh azan dulu. Baik, sambung yang tak habis tadi. Minta jangan keliru. Pencen ada dua jenis. Yang pertama, suami pencen duk terkumpul. Terkumpul, banyak pula pencen tu. Bila suami tu mati, duit pencen tu kena faraid. Sebab yang tu duit suami sebelum suami mati. Termasuk juga pencen yang terakhir. Maksudnya, bila mati, pencen masuk lagi sebulan. Itu juga pusaka. Dah mati, isteri akan tunjuk surat mati dekat bahagian pencen. Lepas tu, duit pencen akan diberi kepada penama isteri si mati lah. Maka duit hak tu, yang tu bukan pusaka. Kalau isteri nak bedak dengan anak-anak, dengan anak suami, dengan bini hak yang baru walaupun dah cerai, itu pilihan dia. Itu clear nah. Duit pencen bukan pusaka. Pencen yang dah dapat milik si mati, juga pencen terakhir mati masuk lagi sebulan, itu pusaka kena faraid. Dan kita jangan sama sekali sengap sampai tak mau nak bercakap. Contoh yang berlaku petang tadi, seorang hamba Allah telefon Ustaz Kuala Nerang. Dia persoalkan kenapa mahkamah bagi sebahagian pusaka kepada Baitul Mal. Saya kata saya tak boleh jawab soalan tu. Sebab cerita kena bagi clear. Rupa-rupanya bila siasat, yang mati laki-laki, dia tak pernah kahwin. Anak tak ada, isteri tak ada, mak tak ada, ayah tak ada kak 3 orang. Saya kata betul ya dah tu. Kak 3 orang akan dapat 2/3, 2 tak boleh bagi dengan 3,
maka 3 bawah darab dengan 3 maka jadi 9. Kakak si mati 3 orang akan dapat 2/9. 2/9, 2/9. Baitul mal dapat 3/9. Ataupun 1/3. Saya kata betul dah mahkamah buat tu. Jangan duk persoal. Betul dah. Cuma saya nak tanya sikit. Si mati, pak dia ada abang adik kakak tak? Dia jawab, tak ada. Si mati, pak dia anak tunggal. Okey, clear. Mahkamah dah betul dah. Sebenarnya, keputusan mahkamah diserah kat KWSP. Saya kata jangan sengap. Jangan duk sengap. Kalau sengap, 1/3 daripada KWSP yang sebenar akan pergi kat Baitul Mal. Ini zalim. Sebab yang mati, dia ada hutang 30,000. Duit kereta bayar tak habis lagi. Semua duit si mati tu, ada berapa ringgit? 30,000 tarik bayar dia hutang kereta. Sebab hutang tu kena bayar. Dan si mati juga belum tunai haji. Tolak 2,000. Kalau ikut tabung haji, 3,000. Mana pun tak apa. Kalau kamu sengap, apa akan jadi? 1/3 pergi Baitul Mal tanpa hutang si mati dibayar terlebih dahulu. Itu bagi clear sungguh-sungguh lah. Okey, dia kata, kedudukan isteri dari segi kekayaan, kemiskinan, keturunan dan lain-lain tidak mempengaruhi kadar tersebut. Kerana faktor yang diambil kira ialah kemampuan suami. Kira adil. Suami kerja dia hanya tanggungjawab dia itu sahaja. Tapi kita akan nampak bini berkira tak? Bini berkira tak nampak dia? Isteri ada kereta, suami ada motor. Pergi hantar anak masuk asrama, naik motor orang kata apa? Bini hang. Kan saya nak tanya sikit. Apa perasaan suami? Rumah nama isteri duk sebut ni rumah Umi. Tolonglah sebut ini rumah kita. Walaupun rumah tu isteri yang bayar, jangan duk pergi sebut ni rumah Umi. Kena sebut apa? Rumah kita. Bila sebut rumah Umi, isteri sebut, suami kecil hati tak? Amboi, sampai macam tu ke? Baik. Perkara ini merujuk kepada pemberi nafkah laki-laki yang bukan penerimanya. Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah bagi nafkah suami daripada kemampuan dia, ikut kemampuan dia. Ikut kemampuan dia. Okey. Contohlah, kalau gaji kecil, boleh tak kena bawa isteri pergi Pamak Western? Walaupun orang kaya dia kata murah, tapi kalau suami duk je bawa, belanja memang kacau. Waman qudira alaihi rizquhu, siapa-siapa yang pendapatan dia sempit, Allah Ta'ala kata, falyunfiq mimma atahu Allahu. Hendaklah kamu bagi nafkah mengikut rezeki yang Allah Ta'ala bagi kat kamu. Kamu tak diberati belanja besar-besar. Allah Ta'ala kata lagi, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Ta'ala tak wajib, tak beratkan kita, melainkan ikut kemampuan kita. Allah Ta'ala kata lagi, sayaj'alullahu ba'da usrin usra. Ta'ala akan menjadikan selepas daripada susah, dia akan hidup senang. Saya nak beritahu, Malaysia kita ni, kan, senang tak nak cari duit? Senangkah susah? Goreng pisang, kan? Untung tak? Untung sampai boleh buat rumah. Indon, Padang Serai. Isteri dengan suami main kerja dekat Malaysia ni. Boleh buat banglo besar dekat Indon. Syarat dia jangan pilih kerja. Dan belajar jangan boros. Tanya kontraktor. Kadang hak jenis Indon tu, kami berjimat. Yang orang Melayu kerja tak ada sebab dia memilih.
Baik, cuba tengok lagi sebelah. Allah SWT menjadikan perkara yang diambil kira ialah kedudukan suami. Sama ada senang ataupun susah. Bukannya bergantung kepada tahap kedudukan isteri. Kalau ikut isteri jenuh tak? Kahwin nak orang gaya. Kan? Dia bukan mau duduk hotel bajet. Nak pergi hotel besar-besar, gaji habis ke situ tak? Macam tu. Kadang-kadang orang miskin ni, dia beli durian sebiji, tapi anak-anak kenyang. Buat ulut durian. Orang kaya tak? Kadang-kadang saya pernah jumpa orang kaya, dia beli durian 10 biji. Semua jenis durian saya nak. Buka 10 biji, setiap satu biji, dia makan sulah ya. Hak lain kenuri yang berapa makan. Dia nak rasa semua durian, dia bayar semua durian, satu biji durian dia makan sebiji, dia nak rasa. Orang kaya mampu buat kan? Kita mampu tak macam tu? Contoh paling senang lah, orang kaya-kaya, percutian dia, orang kaya, dia pergi luar negara. Kita dalam negara je. Kadang-kadang cukup dalam kampung sendiri. Cuba tengok. Syarak telah mengkategorikan kemampuan suami kepada 3 tahap. Pertama, senang ataupun kaya. Hak kedua, sederhana. Yang ketiga, fakir. 3-3 tu, dia kena sara keluarga, tengok kemampuan. Kemampuan ni, dia tengok kepada uruf. Pernah dengar tak uruf? Saya cerita sikit uruf. Uruf kedai makan dekat negara kita, kedai-kedai tepi-tepi sini lah. Makan dulu baru bayar. Betul tak? Uruf kedai-kedai makan orang putih, juga kedai orang Islam, Ramli burger bagai-bagai, bayar baru makan. Uruf orang kaya, macam mana dia bagi belanja kat isteri anak-anak dia. Uruf tu diterima. Selama mana uruf itu bukan uruf yang rosak. Sama juga masuk bilik air, bayar duit dulu kan. Keluar bilik air, baru bayar. Okey, macam mana kalau nak masuk bilik air, bayar dulu. Kemudian air kita guna pakai meter jam. Bayar 5 kupang, masuk tandas, air keluar 5 kupang ya. Tengah-tengah basuh berak, 5 kupang cukup. Nanya? Memang nanya. Baik. Tengok di bawah, suami yang kaya dikehendaki beri nafkah seperti berikut. 2 cupak makanan asasi penduduk tempatan setiap hari. Beras tengok standard. Tahu beras standard, beras orang kaya. Termasuk keperluan untuk menjadikannya makanan. Suami juga boleh memberikan makanan yang sedia untuk dimakan. Tu, ada 2 benda. Yang pertama apa dia? Beli barang mentah, isteri masak. Yang kedua, nanya sikit lah. Kalau masyarakat memang dah dilatih macam tu dah. Makan makanan yang telah dimasak. Belanja teruk tak? Teruk tak belanja teruk? Contoh paling senang lah. Sekap 3 rasa. Kalau beli sekap berapa ringgit. Kalau isteri masak, kenyang. Tapi belanja murah. Kalau kedai, dahsyat. Nah. Semalam saya singgah satu kedai beli nasi goreng. Anak nak makan. Habis-habis makan, jumpa getah rokok. Tahu getah rokok, dia goreng sekali dengan getah. Nasib baik anak tak telan. Kan? Kira aku nak pergi jumpa balik. Tapi isteri jenis dia buang tu sampah tu. Tak usah dia buat kes. Kan nak pergi bergaduh di kedai pula. Mereka bukan sengaja. Tapi nampak cuai. Goreng nasi sekali getah rokok. Getah rokok putih dah. Nampak macam bihun. Lauk pauk yang menjadi kebiasaan orang kaya tempat itu. Ulama fiqh membincangkan perkara ini secara panjang lebar. Tapi keadaan sebenar adalah merujuk kepada pandangan umum. Misal dia orang Arab. Orang Arab, biasa. Ayam sekok untuk 2 orang. Ayam sekok, belah 2, sebelah seorang. Saya pernah pergi rumah Arab.
Kalau anak ada 10 orang, sekali masak kena berapa ekor? 5 ekor. 5 ekor bagi 2. Saya nak tanya, teruk tak? Kalau setiap orang anak, ayam sebelah, larat? Larat tak larat? Syekh Mirwazi mengajar sini tak? Ada Syekh Mirwazi. Siapa mengajar pasal fatwa di sini? Cuba tanya dia. Saya pernah pergi makan ayam dengan Syekh Mirwazi lah. Biar betul. Ayam sebelah, seorang. Puas nak habis. Orang Arab, passion apa? Nasi di tengah, ayam keliling. Kita, ayam tengah, nasi keliling. Lepas faham tak nasi keliling? Lepas ambil nasi, ambil ayam, bola mulut. Kita ambil ayam, ambil nasi, bola mulut. Nasi duduk di tengah, ayam keliling. Boleh faham tak? Sebab tu orang Arab badan besar-besar. Ya Allah, boleh faham tak nasi di tengah? Kita nasi apa di tengah? Lauk. Kalau boleh abang, potong 16. Arab mana potong 16, dia belah 2. Letih tak kalau nak beli ayam banyak-banyak tu? Oh, mampus aku. Pendapatan habis kat ayam. Jaga-jaga. Lagi, pakaian yang sesuai untuk isteri. Mengikut kemampuan di tempat itu, mengikut pandangan umum. Pakaian perempuan ni mahal-mahal tak? Kadang saya tanya anak menakan isteri saya, berapa baju? 17. 17 ringgit lah. Ada pula 17 ringgit. 170. Astaghfirullahaladzim. Awak mahal sangat. Saja mahal. Kemampuan suami. Kalau suami pakai baju batik murah-murah, isteri pun baju murah-murah ikut kemampuan. Kamu nak mahal beli sendiri. Okey, lagi sambung. Ia juga termasuk perabot, tempat tidur, perkakas dapur dan seumpamanya. Kalau duit tak banyak, pakai perabot hak cicak berak kembang. Tahu tak perabot cicak berak kembang? Cicak berak, kalau lambat lap, hak cicak jenis berak, najis dia lembek, jenis cerik lah. Kembang. Orang kaya, perabot dia kayu jati. Saya nak tanya, mampu tak? Laki kerja pejabat nak beli kayu jati. Faham tak? Tak boleh, dia kena ikut kemampuan. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Anak yang lahir kena bagi rezeki. Rezeki itu apa dia? Makan minum RM2. Mengikut kemampuan. Wa kiswatuhunna, dan juga pakaian dia. Bil ma'ruf, mengikut kemampuan. Maaf mengambil masa sikit lah. Dulu Datuk Fazil pernah mengajar sini ya? Datuk Fazil Awang, Mufti Kedah. Lah tak main dah. Tak main dah. Ni cerita saya dengan dia lah. Saya masuk Mantap Mahmud. Kena tapih sampai 4 kali tapih. Pertama, tapih kelulusan. Kemudian, kena buat karangan bahasa Arab. Ketiga, tapisan mengajar kitab. Kitab tadak baris. Yang keempat, tapisan politik. Dulu Mantap Mahmud. Bila masa Mantap Mahmud nak bak mai, ada hari kena pakai necktie. Saya punya tak mau pakai necktie. Tak apalah, pergi pasar raya. Tengok ada necktie. RM62.8. Necktie tu pasang di baju. Saya bawa baju dengan necktie. Cerita malu. Pergi tunjuk kat cashier. Faham tak? Dia sekian-sekian boleh malu. Kita dah ingat baju dengan necktie RM62.8. Rupanya necktie saja. Saya tak cerita dekat Datuk Fazil. Datuk Fazil jenis orang melawar. Astaghfirullahaladzim. Dia kata, awak macam tu. Baju apa? Necktie John Master. John Master mana baju murah-murah? Ada ke pula? Necktie tu saja harga RM60 lebih. Bukan baju lagi. Baju beratus. Mana setan ngikut sekali dengan baju. Boleh faham tak? Malu. Nak abang kata, orang kaya dia cara kaya, miskin cara miskin. Tengok berikutnya.
Suami yang sederhana kemampuannya wajib beri nafkah seperti berikut. 1 cupak, hak kaya 2 cupak. Saya nak tanyalah. Kalau suami bagi hak ni saja ke, agak-agak cerai. Balik-balik rumah tengok 2 cupak makanan asasi. Minyak masak tak sebut. Kan? Ya Allah, lauk ikut uruf. Nampak gaya mampu. Kalau pakai yang tu memang tahu lah. Opak leko, apa semua. Tak ada lah. Kami perak Pak Mak Western tak ada. Beras 2 cupak. Hak jenis sederhana, beras secupak. Larat kan makan nasi. Lauk tak ada. Lauk kena ada juga. Tengok uruf. Okey. Lagi di bawah. Lauk pauk yang menjadi kebiasaan golongan pertengahan penduduk tempatan. Kena pergi tengok balik. Orang tempatan hak sederhana makan apa? Okey. Kalau ayam, ayam. Kalau daging, daging. Kalau orang miskin barangkali ikan lepat. Apa ikan apa? Ikan taman kiat atau taman kiat. Nak buat macam mana? Banyak tu saja. Pakaian yang sesuai dengan golongan sederhana di kawasan itu mengikut pandangan umum ia termasuk perabot, tempat tidur, pekakai dapur dan seumpamanya. Banyak sedikit bergantung kepada keperluan isteri tersebut. Isteri gemuk, kain kena bagi banyak. Isteri kurus, sekian. Saya nak tanya lah. Kalau dia kahwin, dia bagi kain pelekat seorang selai. Ya Allah, baju selai. Agak-agak bercerai. Teruk lagi daripada Haji Bakil. Tak Haji Bakil, hak filem. Kena ada Haji Bakil. Okey. Lagi sambung. Suami yang fakir wajib memberi nafkah seperti berikut. Secupak makanan asasi. Menurut kebiasaan pada setiap hari. Sehari 1 cupak. Apa dah? Sederhana 1 cupak juga. Tapi ada tambah lagi. Hak miskin ni 1 cupak. Ya Allah. Jadi orang miskin tak? Kan? Ya Allah. Secupak tu sehari. Lauk pauk yang menjadi kebiasaan orang miskin. Orang miskin kalau kampung tu, makan ikan tabang kiat saja. Tabang kiat lah. Sebab, nak makan sedap, cari sendirilah. Aku lelaki yang kena bagi tanggungjawab. Lagi, pakaian yang layak bagi isteri-isteri yang setaraf dengannya. Hak tinggal di kawasan tersebut. Jawapannya memang tak boleh bertahan lama lah. Isteri rasa terangin nak makan. Ada tak senar ni takoyaki? Ada tak? Ada tak? Mi Singapura. Apa tu? Chicken chop ada tak? Tak ada. Awak lah. Itulah lelaki ku dia mengaji alim sungguh. Dia kira dia aja. Kan beras. Minyak masak tak ada. Tak apa. Jenuh. Baik. Lagi sambung. Kedudukan suami perlu diambil kira dalam hal masalah ini. Hal ini berdasarkan hadis. Cerita dia daripada Mu'awiyah Al-Khusyari. Dia kata, Ataitu salam, aku berjumpa dengan Nabi. Kalau Allah ni, pergi jumpa hakim lah. Okey, faqultu, dan aku pun katalah, ma taqulu fi nisa'ina. Nak komen apa kami dengan bini kami. Minta hukum ni. Para sahabat minta hukum. Kami ada anak, ada isteri. Kami nak makan apa? Nak bagi bini makan apa? Nabi jawab, at'imuhunna mimma ta'kulun. Apa yang kamu makan, itu yang kamu bagi bini kamu makan. Faham tak? Apa yang kamu makan, kamu bagi bini kamu makan. Maknanya, pernah beli tak dekat pasar malam? Mi goreng, hak goreng banyak-banyak. Dia tarik dengan senduk. Kalau suami duk makan hak tu, isteri duk makan hak tu juga. Setara. Okey, kalau suami makan sepinggan RM5, kata dia bungkus mi buat balik, hak mi dalam tu. Yang tu suami salah. Waqsuhunna, bagi isteri-isteri kamu pakai mimma taqsun, apa yang kamu pakai. Bukan makna kalau suami
pakai baju Melayu, isteri pakai baju Melayu. Tidak, bukan. Maksudnya, kalau suami pakai baju mahal, isteri baju mahal. Suami pakai baju murah, isteri baju murah. Bukan maksudnya isteri kena pakai baju suami. Jangan layak buruk macam tu. Faham tak layak buruk? Sama juga cerita orang mencuri. Orang curi harta pusaka dengan tangan kanan. Tak boleh masuk syurga, kena masuk neraka. Habis tu orang buka curi tangan kiri. Bukan maksud tu, maksudnya tangan kanan tu ialah kamu bersumpah depan hakim, angkat tangan kanan. Benda tu kena bagi faham. Wala tadribuhunna, jangan kamu pukul isteri, terutama pada muka. Wala tuqabihunna, dan jangan kamu hina dia depan keluarga dia, juga depan keluarga kita. Berapa dia punya aturan dalam Islam sangat comel. Dalam Islam kalau bercerai pun, bergaduh, dia boleh maintain duduk di rumah. Kalau berkelih-kelih duduk, kalau cerai talak 3, cerita lain lah. Cuma yang tak boleh pada, jangan duduk sebilik. Duduk sebilik boleh rujuk. Saya nak tanya, kalau bercerai lah, duduk serumah lama-lama baik? Lama-lama baik? Kadang tak bercerai, bergaduh, duduk luar rumah dah, orang semua tahu, kan balik berapa lama dah. Tapi kalau bergaduh, duduk serumah, kalau bercerai yang edah ada lagi, duduk serumah, cuma bilik duduk asing-asing. Lama-lama baik? Kenal tak Datuk Ismail Kamus almarhum? Kita kalau bergaduh kan payah mana? Ambil senduk buka pinggang. Pernah dengar cerita tak? Ambil senduk buka pinggang, cari senduk. Cari senduk merata. Takkan isteri tak abang tu senduk kat pinggang tu. Akhirnya bercakap. Cerita lucu lagi, kenal tak Tuan Rahim Tuan? Saya berkongsi kuliah seorang sejam. Saya bagi 2 jam, dia nak sejam aja. Okey, dia cerita, ada satu kes di tempat saya. Bergaduh suami isteri, setahun tak bercakap. Tiba-tiba isteri tanya soalan dekat Ustaz Rahim Tuan. Apa hukum Ustaz? Kami tak bercakap 1 tahun dah. Baru ni kami dapat anak seorang lagi. Faham tak ni? Tu terah tak bercakap tu. Bila dah tak bercakap, anak dapat seorang, eloklah. Elok, duduk balik elok. Jangan duduk bergaduh. Sebab suami ada keburukan, isteri ada keburukan. Keburukan-keburukan ni elok adalah. Hampa sama-sama tak elok dulu. Elok adalah. Kembali balik. Okey, kalau dah cerai, rujuk. Ingat, orang lelaki perempuan, kalau bercerai agak-agak ada orang mau tak? Ada orang mau tak? Ni contoh kawan-kawan saya yang isteri mati, yang suami mati. Saya duduk tengok. Kalau duda, jumpa juga dengan janda. Payah nak jumpa anak dara. Tu pun nasib baik jumpa. Berbulan-bulan. Muka macam kita ni kalau bercerai orang mau lagi. Kalau bahasa Kedah kata tak ada siapa nak kelapak dah. Bini kita di rumah kalau bercerai dengan kita. Terus bercerai ada orang mau. Jadi elok sudah bercerai lah. Duduk elok. Duduk elok. Allah Alam dekat tu nah. Baik. Kita sambung masa yang lain. Masa terlajak sikit. Ingat terlajak. Nak baca Quran juga ke tak? Terlajak banyak lah. Terlajak banyak lah. Okay, wallahu alam nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana mi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf terlajak masa sikit.